Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami merupakan kumpulan minggu pembentangan yang kelima bagi tutorial A. Saya Muhammad Afiq Iqmal bin Rosidi bersama rakan-rakan dalam kumpulan saya iaitu Muhammad Alif bin Zahari serta Nur Atikah binti Razali akan membentangkan mengenai tajuk yang telah ditugaskan iaitu 5 prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya. Jadi, sebelum kita menelusuri dengan lebih lanjut, kita perlu faham dahulu apa itu hubungan perkahwinan yang berjaya. Sebelum terbentuknya hubungan yang perkahwinan yang berjaya ini, perlu wujud dahulu satu bentuk ikatan iaitu namanya ikatan perkahwinan. Perkahwinan merupakan suatu jalan yang disyariatkan di dalam Islam bagi memenuhi tujuan pembentukan sesebuah keluarga. Hal ini selari dengan maksud keluarga iaitu keluarga adalah terdiri daripada kalangan ahli-ahli dengan peranan yang tertentu. Perkahwinan adalah sesuatu ikatan yang menjadikan perhubungan itu halal di antara seseorang lelaki dan seseorang wanita. Hubungan perkahwinan yang berjaya itu lebih menjurus kepada bentuk hubungan yang harmoni di antara suami dan isteri yang mampu berkekalan walaupun setelah sekian lama berkahwin. Dalam perkahwinan biasalah ada masam dan manisnya. Hal ini kerana setiap individu itu sama ada pihak lelaki ataupun pihak wanita mempunyai kelebihan dan kekurangan yang tersendiri. Selain mempunyai peribadi yang berbeza antara satu sama lain. Jadi, kadang-kala adalah isu kecil yang berlaku di antara mereka. Namun, inilah yang dikatakan ragam yang normal dalam kehidupan perkahwinan. Hal ini kerana apabila seseorang lelaki telah bersetuju untuk berkahwin dengan seseorang wanita, dengan sendirinya dia telah bersetuju untuk ataupun telah berjanji untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan diri bakal isterinya. Begitu juga bagi pihak wanita. Apabila seseorang wanita itu telah bersetuju untuk berkahwin dengan seseorang lelaki, maka wanita itu hendaklah menerima segala kelebihan dan kekurangan bakal suaminya. Namun, walaupun pelbagai ragam dan cabaran yang dihadapi, masih ramai pasangan yang mampu mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya, iaitu antara suami dan isteri ini. Oleh sebab itu, kumpulan kami ditugaskan untuk melakukan soal selidik bagi pihak suami tentang prinsip-prinsip mengekalkan hubungan perkahwinan yang berjaya ini. Setelah disoal selidik oleh para suami ini, kami memperoleh 5 prinsip yang mempunyai tahap kekerapan yang paling tinggi. Antara 5 prinsip mengekalkan hubungan yang berjaya yang telah kami peroleh hasil daripada soal selidik yang dilakukan kepada para suami ialah yang pertama, sabar. Yang kedua, memberi perhatian. Yang ketiga, bertolak ansur. Yang keempat, jujur. Dan yang terakhir ialah memberi nafkah. Kita masuk dulu dengan prinsip paling utama yang disebut dengan kekerapan yang paling tinggi sebanyak 3 orang, iaitu prinsip sabar. Peranan prinsip ini amat penting dan perlu dimainkan peranannya oleh kedua-dua belah pihak, sama ada pihak suami ataupun pihak isteri. Seperti yang telah saya ulas sebentar tadi, apabila kita berkahwin dengan seseorang, kita bukan sahaja berkahwin dengan empunya badan sahaja, kita juga berkahwin dengan sifat dan perangainya juga. Pasangan mungkin mempunyai perangai yang kurang baik ataupun negatif, misalnya kuat berleter, kurang pembersih dan sebagainya. Oleh itu, suami dan isteri itu perlulah bersabar dengan perangai buruk pasangannya itu dan menerima seadanya. Diriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, mana-mana lelaki yang bersabar di atas keburukan perangai isterinya, maka Allah akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Ayub kerana bersabar di atas bala yang menimpanya.
Mana-mana isteri yang bersabar di atas keburukan perangai suaminya, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikannya pahala seperti yang diberikan kepada Asyah binti Muzahim, isteri Firaun. Secara amnya, sabar di dalam Islam memang luas konteksnya dalam kehidupan. Sabar ini bukan sahaja diaplikasikan dalam perkahwinan, malah ianya digalakkan dan dianjurkan untuk diaplikasikan dalam aktiviti kehidupan seharian. Hal ini bertepatan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sembahyang sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah berserta dengan orang-orang yang sabar. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-153. Prinsip yang seterusnya akan dibahaskan oleh rakan saya. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baiklah, prinsip seterusnya yang mendapat kekerapan yang tinggi daripada responden kami dalam mengekalkan hubungan yang berjaya adalah bertolak ansur dan beri perhatian. Yang pertama, bertolak ansur. Sikap saling bantu-membantu dan bertolak ansur di antara suami isteri ini penting untuk memastikan bahawa sebuah perkahwinan itu akan menjadi sebuah perkahwinan yang berjaya. Hal ini kerana dengan adanya sikap tolak ansur dalam perkahwinan akan menunjukkan bahawa suami isteri itu menerima kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Oleh itu akan kuranglah berlakunya pertengkaran ketika mereka ni berbeza pendapat. Salah satu cara untuk kita tunjukkan sikap tolak ansur seorang suami kepada seorang isteri adalah dengan membantu isteri mereka melakukan kerja rumah. Hal ini kerana para suami digalakkan menolong dan membantu isteri bagi meringankan tugas isteri seperti kemas baju ke, lipat baju ke dan sebagainya. Para suami boleh jadikan Rasulullah sebagai role model mereka dalam usaha mereka untuk menjadi seorang suami yang baik. Berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari daripada Sayyidatina Aisyah, sesungguhnya aku pernah ditanya mengenai apa yang diperbuat oleh Rasulullah di rumah. Aisyah menjawab, Rasulullah membantu isterinya membuat kerja-kerja rumah. Maka apabila masuk je waktu sembahyang, waktu solat, baginda akan keluar ke masjid untuk solat lah. Jadi tak ada sebab pun untuk para suami untuk jadikan ibadat sebagai alasan untuk tidak membantu isteri mereka. Seterusnya adalah beri perhatian. Seperti yang kita dah sedia maklum, isteri ataupun seorang wanita ni suka apabila suami mereka beri perhatian terhadap mereka, walau dengan hal-hal kecil macam tolong mereka bila mereka perlukan bantuan, dengar segala cerita-cerita mereka, lepas tu tunjukkan kasih sayang kepada mereka dan sebagainya. Hal ini kerana dah menjadi kewajipan bagi seorang suami tu untuk layan isteri mereka tu dengan baik, serta cuba turuti apa yang isteri tu nak selagi perkara tu tak bertentangan dengan syarak. Melalui firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 21 yang membawa maksud seorang suami tu wajib memberikan cinta dan juga kasih sayang kepada isterinya yang wujud dalam perlakuan ataupun perbuatan atau perkataan yang akan memberikan rasa tenang dan nyaman kepada seorang isteri itu, dan seorang isteri itu dapat melakukan tugasnya sebagai seorang isteri itu dengan baik. Okey, kesimpulannya, walau sesibuk mana sekalipun para suami dengan tugas luar, sama ada urusan untuk cari nafkah atau urusan peribadi yang lain, para isteri tetap berhak mendapat perhatian serta belayan manja daripada para suami. Jadi itu saja, saya akan serahkan pembentangan ini kepada pembentang yang seterusnya. Terima kasih. Kita beralih kepada prinsip yang seterusnya, iaitu memberi nafkah. Apabila sepasang lelaki dan perempuan itu telah disatukan melalui satu ikatan perkahwinan yang sah, mereka sebenarnya telah membentuk satu institusi di mana setiap daripada mereka itu mempunyai peranan dan tanggungjawab masing-masing untuk memastikan hubungan mereka bina itu dapat bertahan secara berkekalan. Salah satu peranan terpenting suami sebagai ketua keluarga adalah menyediakan nafkah yang secukupnya kepada isteri, sama ada nafkah itu nafkah zahir dan juga nafkah batin, pada mengikut kemampuannya, agar ia mendorong isteri untuk saling menghormati, saling mentaati dan juga memberikan kasih sayang yang secukupnya kepada pasangannya. Hal ini kerana memberi nafkah merupakan satu keberkahan utama dalam rumah tangga. Memberi nafkah bukan sahaja mencerminkan rasa tanggungjawab suami kepada isteri, tetapi ia merupakan satu bentuk penghargaan
ke atas isteri, ke atas kesanggupannya dalam menguruskan rumah tangga. Dan dasar kewajipan memberi nafkah ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 34. Allah berfirman, kaum lelaki itu adalah pemimpin dan pengkawal yang bertanggungjawab terhadap kaum perempuan. Oleh kerana Allah melebihkan orang-orang lelaki ke atas orang-orang perempuan, dan juga kerana orang-orang lelaki membelanjakan sebagian daripada harta. Walaupun pada hari ini kita dapat lihat sebagian daripada para isteri turut melibatkan diri untuk bekerja atas terjebak untuk membantu suami, namun dari segi syariat Islamnya tidak gugur tanggungjawab suami untuk memberikan nafkah kepada isteri. Maka ini merupakan satu peranan dan tanggungjawab yang paling penting yang harus dilaksanakan oleh suami bagi membentuk satu hubungan yang berjaya dengan memenuhi kebutuhan keluarga, menghindarkan daripada kemiskinan, memberi jaminan kesihatan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan dan juga kehendak isteri, dan juga agar pasangan itu bersyukur atas hubungan yang mereka bina. Yang paling penting adalah untuk mengelakkan daripada sebaran konflik yang berlaku dalam perkahwinan. Hal ini kerana sebahagian daripada konflik ataupun keretakan rumah tangga yang dibawa ke mahkamah sebahagian besarnya berpunca daripada ketidakmampuan suami untuk menyediakan nafkah ataupun kegagalan suami dari segi zahir dan juga batin untuk memberi nafkah yang secukupnya, menyebabkan hak isteri itu dizalimi secara mutlak. Maka apabila keperluan keluarga itu dapat dipenuhi secukupnya oleh suami dengan rasa tanggungjawab dan takwa kepada Allah, sudah semestinya pasangan akan menghargai hubungan yang mereka bina, di mana haknya dipenuhi dengan baik. Prinsip yang keempat adalah kejujuran dalam perhubungan. Dalam apa-apa hubungan, ikatan itu dibina atas dasar kasih sayang, cinta, manakala ketahanan yang dibina atas dasar saling mempercayai antara satu sama lain, dan kedua sifat ini dapat dicapai melalui kejujuran. Maka dengan itu, kejujuran merupakan satu perkara yang penting dalam perhubungan dengan tujuan untuk mengelakkan sebaran konflik salah faham ataupun menilai pasangan dengan sangka buruk tanpa alasan yang munasabah. Maka dengan adanya kejujuran dalam perhubungan rumah tangga, misalnya hubungan yang dibina itu dapat menjadi lebih lancar kerana setiap daripada pasangan tidak menyembunyikan apa-apa perkara, terutamanya melibatkan hak suami ataupun isteri masing-masing. Misalnya apabila sesebuah pasangan itu telah ditimpa satu ujian ataupun masalah dalam rumah tangga, maka sifat jujur ini akan menjadi satu alat komunikasi yang terbaik untuk mengetahui bagaimanakah jalan penyelesaian yang perlu diambil yang terbaik agar satu masalah yang menimpa itu dapat diatasi dengan rasa tanggungjawab terhadap diri sendiri dan tanggungjawab terhadap pasangan. Namun jika tiada sifat kejujuran dalam perhubungan dalam menyelesaikan satu masalah, maka ia akan menimbulkan satu masalah yang lebih besar lagi pada kemudian hari disebabkan sifat ingin lari daripada masalah tersebut. Misalnya apabila suami telah mengawini seorang perempuan lain tanpa pengetahuan si isteri, maka ia mungkin dapat mengelakkan sebarang konflik pada masa hari ini, tetapi ia akan membawa kepada masalah pada kemudian hari. Selain itu, sifat jujur juga dalam perhubungan bagus untuk kita mengetahui ataupun mengenali pasangan kita secara sebenarnya dan bagaimanakah cara untuk kita berinteraksi dengan keadaan yang tak baik untuk mengukuhkan hubungan yang kita bina. Misalnya kita dapat mengetahui apakah pasangan kita sukai dan apakah perkara yang perlu kita hindari disebabkan perkara yang pasangan kita tidak sukai. Dan sifat terbuka terhadap pasangan dengan cara menyampaikan perasaan secara langsung ini akan membuatkan pasangan kita lebih mengerti untuk menerima kekurangan dan juga kelebihan yang terdapat pada diri kita. Terdapat satu hadis yang menyebut kejujuran itu merupakan ketenangan dan dusta itu merupakan keraguan. Hadis riwayat Al-Tirmizi 2518. Secara kesimpulannya, berdasarkan dapatan temubuan yang kami perolehi daripada ketika-ketika responden pihak lelaki, dapat dirumuskan bahawa seperti mana prinsip yang telah kami pandangkan tadi, kesemua prinsip-prinsip tersebut merupakan asas yang penting dalam pembinaan sebuah hubungan yang berjaya.
terutamanya prinsip kesabaran yang merupakan kesesamaan dapatan antara ketiga-tiga respon, dan hal ini kerana kesabaran merupakan satu tunjang yang penting dalam pembinaan sebuah keluarga yang mampu untuk bertahan lama. Maka dapat kami rumuskan sekali lagi bahawasanya kelima-lima prinsip yang kami perolehi adalah berdasarkan kepada syariat dan juga akhlak pasangan yang terpuji, seperti mana yang telah dituntut dalam ajaran Islam bagi pembentukan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Maka dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, maka pembentukan sebuah keluarga yang bahagia dapat dibina dengan jayanya, meskipun setiap daripada pasangan akan melalui fasa-fasa asam garam yang perlu dilalui bersama. Maka akhir kata daripada kami, suami itu ibarat pakaian bagi pasangannya, di mana ia akan menutupi, melindungi serta memerlukan antara satu sama lain. Oleh itu, hiasilah pasangan dengan amalan yang terpuji dan baik, bukan saja untuk membina sebuah keluarga yang bahagia, tetapi untuk membina sebuah keluarga yang mendapat keredaan Allah. Maka telah tamatlah perbincangan kami pada kali ini. Sekian, terima kasih kepada semua.